أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini malah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita insya-Allah akan baca sebuah hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, aku akan memberi ataupun menyerahkan panji-panji esok kepada
seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala akan membuka Khaybar di tangannya. Laki-laki ini yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia pula mengasihinya Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara siri-siri ghazwah ataupun peperangan yang berlaku dalam Islam ialah perang Khaybar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Khaybar ni ialah perang yang berlaku di antara umat Islam dan Yahudi. Yahudi ini sepanjang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangsa Yahudi ini, maka tercatat di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak peristiwa-peristiwa hitam Nabi dan bangsa Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siri-siri peristiwa hitam di antara Nabi dan bangsa Yahudi ialah siri-siri yang melibatkan nyawa Nabi terancam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sejarah Rasulullah dengan mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka sentiasa mencari jalan macam mana mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ialah bangsa yang paling dengki, yang paling hasad bila mana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi akhir zaman ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab. Sebab mereka sangat mengharapkan Nabi akhir zaman ialah daripada bangsa mereka. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah nak uji tengok setiap orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa diuji. Sebagai contoh, Iblis laknatullahi alaih. Iblis ni dia pernah jadi raja ataupun guru kepada para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dia lebih tinggi daripada semua malaikat. Satu masa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menguji diri dia. Orang yang besar-besar, orang yang hebat-hebat bersedialah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bila mana kita kata kita beriman, kita pasti akan kena uji. Seperti mana yang Allah sebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maknanya setiap orang yang beriman akan kena uji. Lagi besar imannya, lagi besar ujiannya. Sebab Tuhan nak tengok, fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wal ladzina sadaqu.
Sebab Tuhan nak tengok di kalangan orang beriman itu siapa yang beriman dan siapa yang tidak benar iman dia. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tuhan nak tengok siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang beriman akan selalu kena uji. Dan orang yang paling banyak diuji ialah siapa yang duduk di level kekasih-kekasih Tuhan. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah ialah para nabi. Kemudian orang yang seperti nabi, kemudian orang yang seperti nabi. Ini sunnatullah. Dalam Allah menguji, ada orang yang gagal dan ada orang yang berjaya. Tak kurang juga ramai yang berjaya dan tak kurang juga ramai yang gagal. Di antara yang gagal ialah iblis. Iblis ni satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab tu mana dia sebelum iblis, dia ialah Azazil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah Azazil. Azazil ni nama dia sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Faham kata kalau belakang tu dia bunyi il tu, dia ialah malaikat yang tercipta daripada generasi pertama. Malaikat yang tercipta daripada generasi pertama. Taib. Iblis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia guru pada para malaikat. Satu masa Allah Subhanahu wa taala dengan sengajanya telah menunjukkan kepada iblis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah memberi satu maklumat kepada iblis yang ketika namanya Azazil. Allah sengaja tunjuk tulisan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ni ialah tulisan takdir yang Allah telah takdirkan. Dia melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa di kalangan para malaikat Allah ada seorang yang akan murtad dan terkeluar daripada agama Allah. Maknanya dia akan mati kufur. Na'udzubillah min dzalik. Allah sengaja tunjuk tulisan tu. Dalam banyak tulisan yang Allah tulis di takdir, Allah tunjuk tulisan tu. Akhirnya subhanallah, dalam himpunan para malaikat, anak-anak murid dia sebut, dia tengok di Lauhul Mahfuz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu tulisan takdir bahawasanya di kalangan para malaikat ada seorang yang dia akan terkeluar daripada agama Allah. Murtad makna dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia pun cerita, malaikat semua menangis sebab tak tahu siapa nasib ni, nasib akan menimpa siapa. Sewaktu dia bercerita tu, dia tak sangka dialah yang dimasukkan oleh Allah tu. Tak terlintas sikit pun kata dia yang Allah masukkan. Dan dia berasa aman daripada takdir itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tang itulah terletak permulaan perancangan Allah kat dia. Sebab tu kita tuan-tuan, iman ni kadang-kadang dia iman yang Tuhan namakan dia nikmat. Ada iman yang kadang-kadang disebut dengan istidraj. Istidraj ni maknanya Tuhan bagi nikmat,
Bukan Tuhan nak bagi nikmat, tapi Tuhan bagi nikmat sebab Tuhan nak menghancurkan dia. Contoh, orang main masjid. Duk main masjid ni, duk main dengan mutu buruk Lepas tu duk minta lah, Tuhan bagilah aku kaya, bagilah aku kaya. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi dia kaya. Selepas 5 tahun, 10 tahun, belas tahun, Tuhan bagi dia kaya. Bila Tuhan bagi dia kaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak mau, kaya dia ialah merupakan nikmat kepada dia, jadi kaya tu namanya istidraj. Tuhan bagi kaya sebab Tuhan nak bagi dia tinggal masjid. Tuhan bagi kaya sebab Tuhan nak bagi dia terlupa kat dia. Akhirnya masjid pun dia mula tinggal. Kalau Sayyidina Muhammad sepatut dia bagi sedekah banyak-banyak, dia keluar zakat, akhirnya dia sayang harta benda dia. Tuhan bagi kaya sebab Tuhan nak pelingkup dia. Tuhan bagi kaya sebab Tuhan nak hancurkan dia. Tuhan nak musnahkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Macam contoh, dulu-dulu di kampung kita di kampung Sayyidina Muhammad, bila mana seseorang tu dia nak sembelih ayam duk merata atas pokok pun ada, merata duk ayam ni. Bila mana dia nak sembelih ayam, dia tabuk berah. Ayam pun terpala. Ayam pun kata, baguslah tuan aku, tak pernah tabuk berah hari ni. Sayyidina Muhammad. Ayam pun pagut. Sebenarnya dia nak tengok dia Nabi mana. Tengah-tengah ayam duk syok makan tu, dia pegang ayam tu, nak sembelih rupanya. Tu dia panggil istidraj. Jaga-jaga iman kita ni, dia bukan nikmat tapi istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Saya nak bagi doa. Ni doa nak bagi iman, bukan istidraj. Macam iblis, Tuhan bagi iman sebab Tuhan nak pelingkup dan Tuhan nak musnahkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Doanya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Allahumma ij'alil imana siraja wala taj'al hustidraja. Allahumma ij'alil imana lana siraja wala taj'al hustidraja. Allahumma ij'alil imana lana siraja wala taj'al hustidraja. Nanti tuan-tuan boleh ambil dalam rakaman-rakaman ni. Wahai Tuhan, jadikanlah iman buat kami ialah sirajah, lampu ataupun pelita yang menunjuk jalan pada kita. Wala taj'al hustidrajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan, tolonglah jangan bagi jadi iman kami ialah istidraj. Jadi iblis ni, waktu nama Azazil tu, dia yang menikmati nikmat iman selama ni, rupa-rupanya bukan nikmat, bukan siraj, bukan pelita, bukan lampu, tetapi istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, bila dia rasa aman diri dia daripada perancangan Tuhan, hak tu Tuhan tak suka. Sebab kita ni, tuan-tuan, dalam hati kita ni, walaupun kita duk biasa main masjid, walaupun kita orang kuliah, orang mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi di hati ni kena ada, aku ni akhir umur macam mana, aku ni aku tak tahu ni. Kena ada risau. Siapa-siapa yang tak risau imannya dalam keadaan bahaya. Kita kena rasa takut, ya Allah, macam manalah akhir umur ni, boleh ke aku mati mengucap dua kalimah syahadah? Kena tanya. Bimbang.
Sebab itu saya nak titipkan pada tuan-tuan, jangan tinggal sembahyang sunat hifzil iman dan awabin. Waktunya di antara maghrib dan isyak. Sembahyang sunat maghrib, bangkit sembahyang sunat hifzil iman. Apa dia makna hifzil iman? Sembahyang sunat penjagaan iman. Kita niat saja aku sembahyang sunat hifzil iman dan awabin, dua niat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama lepas Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul wallahu ahad, lepas baca Fatihah. Setiap malam jangan tinggal, kita minta Allah pelihara iman kita. Saya nak bagi doa dia juga, duk pernah bagi dah. Doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Lagi tuan-tuan boleh ambil juga dalam rakaman-rakaman ni. Wahai Tuhan, aku titipkan iman aku kepada Engkau. Titip ni makna tinggalkan kepada Allah untuk Allah jaga. Tu maknanya titip. Astaudi'uka. Wahai Tuhan, aku titipkan imanku ini kepada Engkau, untuk Engkau jaga imanku fi hayati, ketika aku duduk hidup ni, wa 'inda mamati, ketika aku nak mati nanti, wa ba'da mamati, selepas aku mati esok. Fahfazhu alayya, ya Allah, tolonglah jaga iman aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Tuhan, Engkau atas segala sesuatu, Engkau maha berkuasa. Jangan tinggal. Mula pada malam esok buat doa tu, boleh ambil dalam page saya ni, dalam page saya tu boleh ambil rakaman tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Ni kalau kita takut iman kita tercabut, nak mati ni, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak pelihara kita, kalau kita tak minta kat dia, nak mati tercabut iman tu. Na'udzubillah min zalik. Tak percaya kat Tuhan dekat nak mati. Tu dia panggil mati apa? Mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Su'ul khatimah ada dua jenis. Yang pertama jenis dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika nak mati tu dia tak mai Tuhan. Dia tak mai ingatan hati kepada Allah, tapi dia mai ingatan dia dunia. Dunia hak mana ni? Hak paling kita sayang sekali. Ada orang sayang kereta, kereta mai. Ada orang sayang rumah, rumah mai dekat nak mati. Ada orang sayang kebun, kebun mai dekat nak mati. Ya Allah, sayangnya kebun aku baru beli, tak ada buat apa lagi, aku nak mati dah ni. Ketika tu teringat hak kita sayang. Sebab tu dunia tak boleh kita sayang. Sayang dunia bahaya, sebab dia mai ke nak mati. Kita kena ada amalan yang paling kita sayang. Apa dia? Ikut suka apa kita sayang amalan kita. Ada orang dia sayang sembahyang, ada orang yang dia sayang solatul duha. Ada orang sayang sembahyang tahajud. Ada orang sayang baca Quran. Tadi saya jumpa satu orang di Bali. Dia kata, Ustaz tolong doa kat saya. Salam Sayyidina Muhammad. Saya alhamdulillah Ustaz, dah 5 tahun saya boleh baca setiap hari sejuzuk Al-Quran. Salam Sayyidina Muhammad. Saya khatam Quran dalam sebulan sekali, kadang-kadang 2 kali. Alhamdulillah Ustaz, tolong doa saya sampai ke akhir, saya boleh baca Quran. Berarti dia sayang dah Quran. Dia kata dulu ni payah je Ustaz, tapi lah Tuhan bagi mudah,
Alhamdulillah, berarti dia sayang. Dalam amalan yang kita buat, pastikan kita ada satu amalan yang paling kita sayang untuk selamatkan kita. Jangan bagi dunia ialah yang paling kita sayang lebih daripada akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Tuhan sama. Tengah-tengah duk sayang ke dunia, ketika tu Tuhan cabut nyawa dia, dia mati dalam keadaan terlupa kepada Allah. Maka matinya dia panggil su'ul khatimah. Mati, sebab mati ni tuan-tuan, dia pentingnya akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umur ni, iman ni yang penting sekali pada akhir. Kalau hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita beriman, dia akan dinilai pada akhir. Hang beriman sampai habis. Kalau beriman sampai habis, sampai tercabut nyawa hang masih beriman, maka dipanggil kita orang beriman. Tapi kalau sekarang beriman, ketika nak mati tercabut iman, maka dikira kita bukan orang beriman. Na'udzubillahi min zalik. Dia hukum akhir. Sebab itu amalan ni dia di akhir tu paling takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, hak jenis kedua ni tu paling teruk sekali. Ketika nak mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mai satu perasaan tak percaya kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tak percaya kepada Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya orang yang mati tanpa iman, berarti orang tu mati di luar daripada agama Allah, mati kafir dia panggil. Na'udzubillah. Tu kena risau, kena takut. Semayang sunnah hifzul iman dan awabin, minta Allah pelihara. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang dulu pesan ke anak bini, bila mana ayah dekat nak mati esok, hampa mai dengar, mai tak telinga hampa di mulut ayah, dengar elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina. Adakah ayah boleh mengucap 2 kalimah syahadah? Kalau hampa dengar masalah senama, ayah tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu kepada orang hak nak semayang mayat, nak semayang pun tak apa, tak mau semayang pun tak apa, ayah dah tak nilai dah pada sisi Allah. Orang dulu. Tapi kalau hampa dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah boleh mengucap 2 kalimah syahadah, tolong buat kenduri kesyukuran ayah mati sebagai seorang yang beriman. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap Allah jaga iman kita sampai ke akhir. Iblis ni subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, bila mana dia rasa aman daripada makrullah. Kita jangan rasa aman, kita tak boleh rasa aman daripada makrullah. Dia panggil perancangan Tuhan. Kita tak tahu Tuhan nak buat macam mana kat kita. Kita kena rasa takut. Dalam takut-takut kena harap lah Tuhan pelihara. Dia kena dua, takut dan harap kena bagi sama. Tentu bermula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titik permulaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecelakaan iblis. Tuan-tuan, maka takdir terus berjalan. Takdir terus berjalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad nak mencetuskan satu polemik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nak suruh malaikat halau penduduk bumi ketika tu, iaitu jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengetuai operasi ni ialah Azazil, iblis tadi. Jadi
Ni ialah satu perintah arahan Tuhan yang sangat berprestij, cabaran dahsyat. Malaikat hadut langit pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah turun, Allah suruh turun malaikat tu semua diketuai oleh iblis yang sebelum, yang ketika nama Azazil operasi menghalau semua jin-jin yang duduk atas muka dunia ni. Sebab jin-jin ni duduk atas muka dunia merapulah. Mereka berkelahi, berperang, membunuh aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tak taat kat Tuhan dah, tak guna dah duduk atas muka bumi ni, halau buang, jangan bagi duduk atas muka bumi. Allah bagi kerja tu, kerja dia. Hang jadi ketua, lancarkan operasi menghalau jin ni. Dia halau jin duduk di mana? Duduk di bukit-bukit. Dia halau jin duduk di mana? Duduk di pulau-pulau. Muka bumi tak boleh dah. Ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Azazil pun mengatur strategi. Sebab bukan mudah nak menghalau jin ni. Jin ada kekuatan dia. Depa api. Pertempuran di antara api dan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahsyat ni. Perang tu, perang di antara penduduk langit dengan penduduk bumi. Malaikat duduk di langit, jin duduk di bumi. Perang ni, kalau perang dunia pun tak besar dengan macam tu, no? Ni perang malaikat dengan jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Generalnya Azazil. Tuan-tuan, bila nak perang ni tuan-tuan, general akan atur strategi. Cara mana nak buat, nak bagi menang. Ringkas ceritanya, berjaya operasi menghalau jin ni. Bila berjaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu para malaikat puji Azazil. Hebat Azazil, hang hebat. Bila puji hebat tu, langsung dia terima puji tu. Memang aku hebat. Sebenarnya tak boleh kata kita hebat, kita kena kata Allah yang hebat, kita kena kata Alhamdulillah. Dia tak balik pada Allah, dia kata memang aku hebat. Lepas tu duk perasan, hebat aku. Tang tu noktah yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, kebencian Tuhan kat dia. Tuan-tuan, subhanallah, Tuhan ambil pot tu, hak dia rasa Allah, dia hebat tu. Rasa hebat tak boleh, sebab rasa hebat tu hak Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan siapa-siapa duk ambil sifat Tuhan, jangan duk siapa-siapa duk ambil pakaian Allah. Hebat tu dia punya, kita tak hebat, kita hina, kena ambil hak tu. Tapi iblis pergi ambil hak Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Tuhan atur lagi strategi. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat di atas muka bumi ni khalifah. Allahumma salli ala sayyidina. Malaikat duk rasa lepalah yang nak ganti jin duk atas muka bumi. Tengok Tuhan nak ambil, Tuhan nak buat lain. Duk atas muka bumi. Tuhan nak ambil lain, ciptaan baru duk atas muka bumi. Allahumma salli ala. Khalifah makna apa? Pentadbir. Pentadbir bumi, pentadbir dunia. Lepas tu kata malaikat, man yufsidu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, adakah engkau nak cipta di atas muka bumi orang yang menumpah darah di atas muka bumi, orang yang buat kerosakan di atas muka bumi? Ni kami ni nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni kami ni duk puji engkau wahai Tuhan, kami duk mensuci engkau. Pasal tak kami. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang hangpa tak tahu. Akhir Tuhan buat Nabi Allah Adam. Bila Allah buat Nabi Allah Adam, Allah suruh malaikat semua sujud kat Nabi Allah Adam. Maka malaikat semua sujud, kecuali iblis.
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud, dia duduk berdiri kemah. Orang lain semua sujud. Allah kata, "Hei, awak tak sujud?" Kata iblis, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Engkau cipta dia daripada tanah, engkau cipta aku daripada api. Ketika tu, bila berlaku perdebatan antara dia dan Allah, ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril dan Mikail mula menangis. Jibril dan Mikail mula menangis. Aku lebih baik daripada dia. Engkau buat dia daripada tanah, engkau buat aku daripada api. Aku tak sujud pada dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya Tuhan nak bagi keluar tu dalam hati perut dia tu. Kalau Tuhan tak buat Adam, tak keluar hak tu, hak sombong tadi tu. Tu yang katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hangpa tak tahu. Tuhan nak buat keluar. Kalau Tuhan tak buat Nabi Allah Adam, tak keluar. Hak dia rasa kemah, hak dia rasa hebat tu. Jadi ketika tu barulah para malaikat faham. Tuhan Maha mengetahui. Menangislah Jibril, menangislah Israfil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika menangis Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika menangis Mikail, Allah tanya, "Ma hadzal buka?" Ni menangis pasal apa ni? Itu bahasa kita. Tuan-tuan, ni menangis pasal apa ni? Malaikat Jibril, Mikail terketak-ketak. La amanu makrak, la amanu makrak. Kami tidak aman dari tipu daya engkau Tuhan. Kami pun tak tahu nak jadi macam ni. Guru kami dah kufur, guru kami dah murtad. Ya Allah, kami tak tahu lagi kami macam mana. Tuan-tuan, ketika tu kata Allah, hakaza fakuna, kena jadi macam ni, kena jadi macam dua mereka ni. Kita kena macam tu. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasi iblis. Bila dia tak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tukar nama dia, Allah tukar rupa dia. Nama daripada cantik, nama Azazil ditukar kepada Iblis. Iblis maknanya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh daripada rahmat Allah. Tuhan tak kesianlah, Tuhan tak sayanglah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya bertukar. Daripada hak elok-elok, hak comel-comel, tukar jadi kulitnya macam katak puru. Tuhan cipta katak puru, Tuhan nak bagi kita ingat, itulah rupa iblis lepas daripada Allah tukar nama dia. Ketika tu Jibril berdoa. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tubaddil ismi wa la tughayyir. Allahumma la tubaddil ismi wa la tughayyir jismi. Wahai Tuhan, tolonglah jangan tukar nama aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, tolonglah jangan tukar rupa aku. Ni doa malaikat Jibril. Tuhan, tolong jangan tukar nama aku, tolong jangan tukar rupa aku. Ni pelajaran yang Jibril mengambil daripada hak berlaku kepada Azazil. Tuan-tuan, tu baru mukadimah tu, tak baca hadis lagi tu. Saya nak abang apa kat tuan-tuan? Ni cerita dia cerita Yahudi. Yahudi ni
ataupun mereka dipanggil dengan Bani Israel. Dalam 124,000 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakannya ialah daripada Bani Israel. Mereka ialah bangsa Nabi-Nabi. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga mereka rasa mereka ialah bangsa agama. Sampai mereka rasa bangsa lain tak layak dah. Agama ni ialah eksklusif untuk kami ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya agama ni dia ialah untuk semua. Kata orang Melayu, jangan duk rasa agama ni kita punya. No? Tuan-tuan, kena sayang pada orang lain. Cina, India, yang mereka tak Islam. Macam mana kita nak ajak mereka masuk Islam? Sebab agama ni bukan hak orang Melayu. Agama ni adalah untuk semua manusia. Cuma siapa nak bagi sampai kat mereka agama ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa dia akan mengutus Nabi akhir zaman, dalam kitab Taurat pun ada, dalam kitab Injil pun ada. Bahkan diceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman dia begini. Sampai mereka tersangat kenal Nabi akhir zaman seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu, bismillahirrahmanirrahim, Bani Israel sangka Nabi akhir zaman mesti bangsa kita. Sebenarnya Tuhan nak tengok. Tuhan nak tengok. Bila dia bagi iman, dia nak tengok. Tengok Nabi akhir zaman bukan bangsa mereka. Tanilah bermula kekufuran orang Yahudi. Inilah bermula ke orang Yahudi. Tuhan nak uji tengok. Allahumma salli ala sayyidina. Bangsa Arab akan diuji oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangsa dia dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis, ada hadis yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut Imam Mahdi ni yushbihuni khuluqan wala yushbihuni khalqan. Dia serupa dengan aku pada akhlaknya, dia tak serupa dengan aku pada rupa dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis tu menjadi persoalanan bagaimana yang akan Tuhan takdirkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila saya bertanya kepada beberapa orang ulama di kalangan bangsa Arab, saya tanya masalah Sayyidina Ahmad Syekh, nak tanya Mahdi ni, Imam Mahdi ni dia orang Arab ke? Jawapan yang saya terima, akid. Akid maknanya pasti. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad seolah-olah orang Arab ni mereka sudah jadi seperti mana Bani Israel tadi. Orang Arab kena bersedia. Kalau Imam Mahdi ni bukan bangsa dia, macam mana? Sebab proses tu setelah berlaku, ujian Tuhan tu dah berlaku berlapis-lapis.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila mana orang Yahudi mula tidak menerima Nabi akhir zaman dan menolak Islam, maka subhanallah, maka satu perang yang hebat telah berlaku dalam sejarah, namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang yang Rasulullah Sayyidina Muhammad yang menamatkan riwayat Yahudi duduk di tanah Arab. Yahudi kena berpindah keluar daripada negara Arab sebab mereka telah merancang perancangan demi perancangan untuk membunuh Rasulullah. Dan perang Khaybar ni dia berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berlaku selepas pengkhianatan Yahudi untuk mempertahankan kota Madinah. Jangan siapa menyerang kota Madinah. Kalau siapa serang, Yahudi telah pun sign agreement dengan Rasulullah, mereka akan mempertahankan kota Madinah. Tapi bila mana berlaku pakatan yang besar di antara kabilah-kabilah Arab, Yahudi kata kalau macam ni nampak cara Muhammad akan kalah, dia join dengan golongan tu, dengan kelompok tu. Ni ialah merupakan persetiaan yang telah putus. Okey, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah nak melancarkan Khaybar, perang Khaybar ni, Nabi nak bagi tugas kepada satu orang sahabat, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nabi nak bagi panji-panji, Nabi nak lantik komandan perang. Nabi kata, Rasulullah Sayyidina Muhammad, esok aku nak bagi panji-panji ni kepada satu orang laki-laki, di tangan dialah Allah akan menangkan Islam. Yaftahullahu ala yadaihi. Dan Nabi sebut yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki ini dia kasih pada Allah, laki-laki ini dia kasih pada Rasulullah. Bukan setakat tu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulullah pun kasih kat dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat berdebat-debat, siapalah hak betul ni. Akhir bila masa Nabi nak bagi tu, para sahabat semua pakai angkat kepala macam tu. Hak tunduk pakai angkat kepala sebab mengharapkan hak Nabi kata laki-laki tadi tu depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi tanya, "Mana Ali? Mana Ali?" Rasulullah, Ali sakit mata. Ali sakit mata. Berarti senang Ali tak ada. Tak mai. Sebab itu dalam soalan Sayyidina Muhammad, dalam perancangan Tuhan selalunya soalan Sayyidina Muhammad, orang-orang yang terpilih bukan duduk dalam kelompok. Macam Talut bila mana berlaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu penindasan yang sangat dahsyat terhadap Bani Israel. Akhirnya Bani Israel minta Nabi Allah Syamwil, tolong doa kat Tuhan, wahai Nabi Allah Syamwil, pilih di kalangan kami siapa pemimpin yang ditunjuk oleh Allah nak berlawan dengan Jalut, raja yang zalim yang menindas Bani Israel ketika tu. Bila Nabi Allah Syamwil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa pada Allah, Allah tunjuk yang bukan daripada kalangan mereka. Siapa dia? Talut. Talut ni orang kampung, petani, buat benang. Bila tunjuk dia, mereka berkata, takkan dia kot, ni kami kaya, pasal apa tak kami? Kami ni pemimpin, pasal apa tak kami di kalangan bangsawan? Pasal apa dia? Nampak tak? Nampak tak? Dia proses sama. Tuan-tuan, para sahabat pakat lukat kepala, harap-harap Nabi bagi panji kat mereka. Sayyidina Ali tak mai, sakit mata, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata, pergi cari Ali. Para sahabat kata, oh, Ali ke yang dimasukkan oleh Nabi tu, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
yang dia cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, yang Allah dan Rasul pun cinta kepada dia. Betul lah Ali. Sana Ali pemain dengan mata sakit. Soalan Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, sakit mata mana? Ni Rasulullah, sakit mata. Ketika tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata mah. Ketika tu Nabi doakan, Nabi ludah ke mata Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Serta mata hilang. Mukjizat Rasulullah, serta mata hilang. Hilang macam kata bahasa, kalau bahasa kita orang Kedah ni, orang Melayu ni, macam apa? Kutir tok buang. Kutir tok buang penyakit tu. Hilang. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala Musa Sayyidina Muhammad memberi panji-panji kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk memimpin tentera Musa Sayyidina Muhammad memerangi Yahudi di Khaybar. Sebab tu Khaybar ni tuan-tuan, Musa sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Kalau tengok slogan-slogan mujahidin, dia sebut macam ni, dia sebut macam ni, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Kita pernah dengar slogan dia, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Kalau di Mesir tu slogan biasa orang-orang Arab bila mana mereka nak membela nasib Sayyidina Muhammad, rakan-rakan seagama mereka di Palestin, itulah yang mereka slogankan, Khaybar Khaybar ya Yahud, Khaybar Khaybar wahai orang Yahudi, Jaish Muhammad saufa ya'ud, tentera Muhammad akan kembali. Kalau mengaji Arab, saufa ni dia masuk kepada fi'il mudhari', maknanya akan, tapi akan tu lambat sikit. Sekarang ni tuan-tuan, dia tak boleh pakai saufa lah, dia kena kata saya'ud. Kalau bahasa Arab ni dia ada sin, ada saufa. Kedua-duanya mana akan, saufa mana akan, sa mana akan. Tapi saufa lambat lagi, sa ni tak lama dah. La ni boleh kita kata dah Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saya'ud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masih hidup pada saat kita kembali dapat membuka Baitul Maqdis. Insya-Allah. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah pilih kita untuk ada di kalangan umat Islam bangsa ini yang ada pada hari pembebasan Al-Quds, Baitul Maqdis. Itu kiblat kita yang pertama. Sebelum kita menghadap ke arah Baitullah, kita umat Islam terlebih dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi hari ini telah dijajah oleh Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harap insya-Allah sebelum berakhir dunia ni, umat Islam akan dapat mengambil balik kiblatnya yang pertama itu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.